Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Nawayna at-ta'alluma wat ta'lim wat tadhakkura wat tadhkir wan naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hath 'ala at-tamassuk bi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wad dalalah 'ala al-khair ibtigha'a wajhillah mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita baca sambungan muka surat 127, kita pergi kepada 126, baris yang ke-8 daripada atas. Baris yang ke-7 daripada atas, yang mana hadis tu. Dan tersebut kata musannif rahimahullah, kata syarih rahimahullah, dan tersebut di dalam hadis yang lain pula, man kana akhiru man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah. Jadi la ilaha illallah jumlah jadi khabar bagi kana. Akhiru tu isim kana wa huwa mudhaf, kalami mudhafu ilaihi mudhafu ilaih. Jadi man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah harramahu Allahu 'alan nari. Itu je lah. Kemudian masuk sambung muka surat 127 baris 15 daripada bawah. Wa qala syekhul musannifu wa qala syekhu syarihu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allah bi'ulumihi wa bi'ulumikum wa bi'ulumi masyayikhina fid darain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang Al-Syeikh Zainal Abidin bin Muhammad Al-Fatani rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, kata dia, dan wajib atas orang, dan bahawasa wajib atas kita menjauhkan, kita yakni mukallaf. Dia nak masuk tasawuf ni, tak ada apa dah ni. Dan bahawasa wajib atas kita, yakni wajib atas yakni nisbah syarak, atas kita, kita mukallaf yakni yang baligh, yang berakal, sempurna panca indera, lagi pula sempurna panca indera pendengaran, penglihatan atau salah satu daripada keduanya, lagi pula sampai Islam pada kita. Tu wajib atas kita. Wajib menjauhkan, tu fa'il wajib, menjauhkan daripada namimah. Namimah ni terjemahannya mengadu domba. Mengadu domba yakni melaga-lagakan seorang dengan seorang yang lain. Melaga-lagakan antara seorang Islam dengan seorang Islam yang lain. Maka kata syarih rahimahullah, apa maksud namimah? Dan bermula makna namimah itu ialah memindahkan kalam manusia, memindahkan perkataan manusia, setengah mereka itu manusia kepada setengah manusia yang lain, atas wajah yang memfasadkan, yang merosakkan antara mereka itu, yakni antara hubungan mereka itu manusia. Itu namimah.
Kita naqal si fulan A kepada si fulan B, kita naqal si fulan B kepada si fulan A, tujuan dia untuk melaga-lagakan. Itu hukum dia haram, itu namimah. Contohnya seperti katanya seorang, si anu itu berkata ia si anu pada engkau bagian-bagian. Tu kita dia bagi tahu si A. Lepas tu sehari dia kata kat B pula, si A tu kata kat kamu sekian-sekian, mengakibatkan A dan B tu gaduh. Tu namimah. Dan wajib atas orang yang dibawa namimah. Dan wajib atas orang yang dibawa namimah kepadanya kepada seorang itu 6 perkara. Jadi dan wajib atas orang yang dibawa namimah kepadanya kepada orang tu, dengan makna kalau seseorang itu nak beri namimah pada kita, nak bincang, nak kata pada kita suatu benda yang dinukilkan kalam orang lain yang boleh menyebabkan namimah, maka apa yang kita wajib buat nisbah kita pendengar ni? Jadi 6. Pertamanya, bahawa tiada membenar ia seorang akan orang yang membawa namimah tadi sekali-kali. Sebab apa? Kerana bahawa namam itu orang fasik, yakni orang yang membawa namimah tu ialah orang fasik. Dan khabar orang fasik, yakni dan bermula khabar orang fasik itu mardud, yakni ditolak. Jadi dia ni fasik. Apa? Sebab dia nak menamimah ke orang, melaga-laga ke orang. Jadi kita ni jangan sekali-kali membenarkan perkataan dia. Ni wajib atas kita ni. Kalau bab melaga ke orang, seronok dengar. Keduanya, bahawa menegah ia seorang akan orang yang bawa namimah itu daripada daripada berbuat namimah. Dan nasihat, yakni nasihat ia seorang akan orang yang bawa namimah tu. Jadi yang keduanya ialah kita tegah dia daripada buat namimah, dengan makna jangan cakap lah benda tu namimah. Lepas tu kita nasihat dia, ni benda haram ni namanya namimah dan sebagainya. Ketiga, bahawa marah akan dia, yakni marah ia seorang yang dibawa namimah akan orang yang membawa namimah itu. Marah, boleh marah ni. Sebab tu perkara yang mungkar. Lagi pula tu maksiat. Kalau dia dengar namimah orang, dia sekali ditumpang dosa. Keempat, bahawa tiada zan ia seorang dengan yang dipindah daripadanya. Bahawa tiada zan ia seorang akan jahat itu maf'ul bagi zan. Akan jahat, ini tak zan seseorang itu jahat berdasarkan dengan yang dipindah daripadanya daripada seseorang tadi. Yang dipindah kalam itu daripada seseorang itu, kita tak zan dia itu jahat. Tak ada zan bahawa orang yang dinamimahkan itu jahat. Sebab apa? Sebab dia ni tukang melaga ke orang. Jadi tak payahlah zan berat sangka kata orang yang dinamimahkan itu orang yang jahat. Tidak. Kelimanya, bahawa tiada membawa bahawa tiada membawa akan orang yang menamimah tadi oleh barang yang dihikayatkan baginya itu atas periksa daripada tahqiq demikian itu. Kelimanya, bahawa tiada membawa akan seorang yang bawa namimah tu tidak membawa oleh barang yang dihikayatkan baginya bagi seorang itu atas periksa. Tak membawa kepada periksa daripada tahqiq demikian apa yang dinamimahkan itu. Jadi dikata bahawa tiada membawa akan orang yang membawa namimah tadi oleh barang yang dihikayatkan baginya bagi seorang itu atas periksa. Tak membawa kepada hasil daripada dihikayat tu, kita pun nak periksa betul ke tak dia cakap tu. Janganlah. Ginilah kita kata bahawa tiada membawa akan orang yang dibawa namimah. Jadi kita nisbah yang kita mendengar namimah orang ni, jangan bawa oleh barang yang dihikayatkan baginya seorang itu atas periksa. Jangan sampai tahap kita percaya, kita pun nak periksa juga betul tak ni dia cakap ni. Sebab hak tu namimah sahaja. Habis. Keenam, bahawa tiada menghikayat ia seorang akan namimah daripada orang yang membawa namimah itu. Noktah. Jangan kita khabar ke orang pula. Ni namimah ni, kita khabar ke orang pula. Lagilah tambah besar lah fitnah dia. Maka berkata ia seorang, si anu hikayat ia seorang bagiku bagian-bagian. Ni contoh kita hikayat ke orang. Hikayat namimah kepada orang. Kita kata si anu hikayat ia ni
si fulan ni bagi tahu bagiku begian-begian, maka jadi ia orang yang bagi tahu si fulan kata sekian begian-begian tu, dia pun jadi namam, dia pun jadi batu api juga, dia pun jadi orang yang melaga-laga ke orang juga. Padahal yang menamamkan, yang menjadi namam orang tu Ahmad. Kita yang dengar namimah dia itu yang bernama Muhammad, kita pula khabar ke orang, oh dia tu kata sekian-sekian. Tengok, Allahu Rabbi. Kemudian bermula namimah, habis. Tu 6 perkara yang wajib kita buat apabila seseorang memberi tahu perkara namimah pada kita. Allah, kalau kita bayar ni, dah haram ni. Bermula namimah itu haram dengan ijma', dengan makna kalau siapa ingkar kata halal, maka hukum dia kufur, wal'iyadzubillah. Lagi muafakat atas bahawasanya sya'an dosa besar. Muafakat bahawasanya nyo namimah itu dosa besar. Muafakat, yang sepakat para ulama, tak ada kata dosa kecil. Sebab apa? Kerana hadis sahihain, iaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim rahimahumallahu subhanahu wa ta'ala. Dia kata la yadkhulul jannata an-nammamun. La yadkhulul jannata nammamun. Apa dia? Yakni tiada masuk syurga orang namam. Tak masuk syurga ni dengan makna kalau dia itu masih mukmin, lambat masuk syurga. Ataupun la yadkhulul jannah dengan makna la yadkhulul jannah memang betul-betul dia tak masuk syurga. Sebab apa? Sebab dia menghalalkan namam tersebut. Jadi itu kufur. Maka la yadkhulul jannah namam. Dan bermula muradnya, murad kata tiada masuk syurga orang namam, tiada masuk syurga serta orang sabiqin, yakni orang yang mendahului masuk syurga. Makna dia masuk syurga lambat. Ini bagi dia yang masih mukmin. Kalau dia menghalalkan namam, maka itu kufur, wal'iyadzubillah, tu memang kekal neraka lah. Melainkan jika diampun baginya, bagi orang namam tu, tu dia namimah ke orang, tiba-tiba Allah Ta'ala ampun di akhirat, maka dia termasuk di kalangan ahli syurga. Habis. Dan sekalian yang demikian itu selama tiada menyeru. Dan sekalian yang demikian itu, demikian namimah itu, yang kata haram tu, selama tiada menyeru hajat, yakni tiada menyeru oleh hajat kepadanya, kepada namimah. Ada namimah yang halal. Contohnya kita nak membaikkan seseorang, Ahmad dengan Muhammad, kita pun buat namimah. Itu tak ada masalah. Itu nak mempereratkan hubungan ukhuwah, silaturahim tu sila. Dan jika menyeru hajat kepadanya, kepada namimah, niscaya harus ia namimah. Sebab apa? Kerana bahawasanya namimah ketika menyeru hajat, tiada ia namimah tidak dipanggil sebagai namimah. Tu. Tetapi dipanggil nasihat. Mana contohnya? Seperti barang yang apabila berkhabar akan dikau oleh seorang dengan bahawasa si fulan itu berkehendak ia si fulan mengambil harta engkau atau ahli engkau. Ini harta ahli engkau, harta keluarga engkau. Atau umpama yang demikian itu supaya apa? Supaya adalah ia seorang itu atas wajah menakuti akan orang tersebut, akan si fulan tadi. Jadi kata apa? Apabila berkhabar, contoh dia seperti barang yang apabila berkhabar akan dikau oleh seseorang bagi tahu kat kita dengan bahawa si fulan itu, si fulan tu berkehendak ia si fulan mengambil harta engkau kita ni, atau ahli engkau, ini harta ahli engkau, atau umpama yang demikian harta engkau dan ahli keluarga engkau tu. Supaya apa dia cakap gitu? Supaya adalah ia seorang yang khabar ke kita bahawa si fulan tu nak curi kita punya harta tu, atas wajah menakuti akan dia, akan seseorang si fulan tu. Supaya apa? Supaya kita berjaga-jaga dengan dia. Ni kira nasihat lah ni. Dia kata, contoh Ahmad kata kat kita, Ahmad kata, weh Muhammad tu jaga-jaga, dia tu takut Muhammad tu dia ni nak ambil harta hang ni, nak ambil harta keluarga hang ni, jaga-jaga. Sebab apa dia cakap gitu? Sebab dia nak bagi kita takut, hati-hati daripada Muhammad tu. Jaga elok-elok harta ni. Nasihat tak ada masalah lah. Tak dipanggil namimah tu.
maka tiada yang demikian itu, demikian kata-kata orang tadi haram. Kerana apa? Kerana barang yang sabit padanya barang daripada menolakkan memfasid, yakni menolakkan segala yang binasa, yakni binasa dari sudut harta kita diambil orang. Jadi orang yang nasihat kita, yang kata si fulan bakal ambil harta kita tu, supaya kita jaga-jaga dengan dia. Jadi tu nasihat tu, bukan namimah. Noktah. Dan terkadang adalah setengahnya namimah tu jadi wajib. Ada kata wajib. Seperti barang yang apabila yakin jatuh, yakni pasti yang demikian itu, demikian barang, jika tiada mengkhabar ia seorang akan seorang yang lain dengan khabar ini. Takut-takut jadi fasad pula. Jadi yakin berlaku sungguh. Berlaku sungguh harta tersebut akan diambil. Maka wajib namimah. Kena hati-hati, dia dah berulama, dia akan ambil harta hang malam ni contohnya. Sebab dia tahu sungguh. Dan dia bagi tahu secara namimah begitulah, atas surah namimah, padahal tu bukan namimah, itu nasihat. Itu jadi wajib lah. Takut-takut berlaku sungguh kebinasaan pada dia. Dan terkadang adalah setengahnya namimah tu jadi sunat. Seperti barang yang apabila syak ia seorang, pada yang demikian itu demikian memfasadkan seseorang, telah menyebut akan dia habis titik. Jadi kalau dia syak, dia ni bakal buat jahat kat kawan ni, aku pun namimah lah, sunat tu. Tapi kalau kata yakin kawan ni akan buat jahat pada dia ni, kita pun nasihat ke dia melalui jalan namimah, atas surah namimah, padahal itu tidak dipanggil namimah, dipanggil nasihat. Itu wajib lah. Tu siapa yang sebut ni, maka dia kata telah menyebut akan dia, akan semua hukum namimah ni, ada yang haram, ada yang wajib, ada yang sunat, iaitu oleh Imam Nawawi rahimahullahu subhanahu wa ta'ala. Noktah. Habis dah bab namimah, habis. Kemudian masuk pula pada bab mengumpat. Ni tasawuf belakang ni. Dan terkadang dan menjauhkan ghibah. Dan menjauhkan ghibah. Ataf pada kata mana? Ataf pada kata mana? Ataf pada kata Ataf pada kata mana Ataf berkata menjauhkan daripada namimah atas tu. Yang ni ambil semula ayat, dan bahawa sewajib atas kita menjauhkan ribah. Apa ribah? Arti ribah mengumpat. Apa mengumpat? Dan iaitu mengumpat, menyebut oleh engkau akan saudara engkau, yakni saudara seislam, bukan saudara keluarga nasab ataupun susuan, tak, saudara seislam, dengan barang yang benci ia seorang akan barang, yakni perkataan. Masduk kena pada barang ialah pada perkataan yang mana kalau dia dengar dia benci. Tu mengumpat tu. Ghayahnya, dan jikalau dengan barang yang ada padanya pada orang itu sekalipun, walaupun memang berlaku hakikat benda yang kita kata tu ada pada dia, itulah mengumpat. Kalau benda yang dia tak ada pada dia, kita cakap benda yang tak ada pada dia tu fitnah. Jadi kita cakap sesuatu yang dia benci kalau dia dengar, hatta benda tu betul sekalipun, tu dipanggil mengumpat. Kalau tak betul, fitnah. Tu. Dan jikalau dengan hadirnya seorang tu sekalipun. Ni kadang-kadang orang silap faham, kata mengumpat ni belakang. Tak. Depan dia pun kalau kita cakap benda yang dia tak suka, itu pun dipanggil mengumpat, walaupun dia ada sekarang. Tu ghayah yang kedua. Tetapi zahir maddah ghibah itu, zahir perkara yang membabitkan ghibah itu, mengkuatkan barang yang dikatakan orang daripada bahawasa barang yang pada hadir itu tiada dinamakan mengumpat. Sekarang dia kata, tetapi zahir pada kata maddah ni perkara lah, senang ceritanya. Maddah ni asalnya benda. Perkara zahir yang kita faham daripada ghibah ni ialah mengkuatkan barang yang dikata orang ni ulama. Menguatkan lagi, zahir kata ghibah ni, zahirnya dia menguatkan pandangan orang, yakni ulama, daripada bahawasa barang yang pada hadir itu tiada dinamakan mengumpat. Yakni ketika kita berkata seseorang yang dibenci, perkara yang dibenci itu, tatkala dia itu hadir, tatkala dia itu ada, tu tak panggil mengumpat. Lepas tu panggil apa? Tetapi dinamakan barang yang pada hadir itu, ketika kita cakap sesuatu benda yang dibenci oleh dia, tatkala dia ada, tu dia panggil sebagai buhtan. Buhtan ni kalau terjemah dia kadzab, orang menipu. Kadzab. Buhtan ni benda teruk jugalah. Tapi kalau asal terjemahannya buhtan ni kadzabun, dia sama dengan zur, menipu. Tu. Laku lihat dosa jugalah. Cuma ghayah tadi, maksudnya ghayah tadi ghayah liraddi.
Ghayah untuk menolak pandangan yang mengatakan kalau kita cakap depan dia benda yang dibenci tak dipanggil mengumpat. Tu nak menolak lah tu. Ghayatun liraddi. Dan apabila menyebut ia seorang dengan barang yang tiada ada padanya seorang, kalau kita cakap benda yang tak ada pada dia, maka sungguhnya cakapan kita itu bertambah dosa dusta. Dia panggil bohong. Lagi bertambah buhtan. Bahkan silap hari bulan jadi fitnah ke orang. Wal'iyadu billah. Kemudian habis itu, dan setengah daripada sesat itu perkataan dan setengah daripada sesat itu perkataan setengah perkataan tu bukan nyo tu. Ni Zohir nampak macam nyo. Perkataan setengah daripada orang awam tiada ini ngumpat. Sonyo ia orang tu mengkhabarkan perihal yang telah jatuh, yang telah berlaku pada nyonya orang. Ni setengah bersesat katanya. Setengah daripada perkara yang tak betul, kata Tuan Minar rahimahullahu ta'ala, ialah perkataan setengah daripada orang awam. Dia kata apa? Hak ni bukan mengumpat. Aku cakap kat dia ni, sebab hak ni betul berlaku. Tu sesat tu. Maka jika diiktikadkan halal yang demikian itu, demikian mengkhabarkan perihal yang telah jatuh padanya, niscaya jadi ia seorang kafir wal'iyadzubillah. Tak tu Allah. Jadi maknanya ngaji tasawuf ni fardu ain ni, kena tahu mengumpat ni macam mana. Allahu Rabbi. Jadi dia kata setengah orang awam yang mengatakan hak aku cakap ni betul lah kau, hak tu sesat. Bahkan kalau diiktikadkan hak tu dia cakap tu halal, hukum dia kufur wal'iyadzubillah. Tu Allah. Dan tiada tertentu mengumpat itu dengan perkataan lidah jua. Tak tertentu pada mengumpat tu di lidah tak. Lepas tu, tetapi dhabit mengumpat itu tiap-tiap barang yang memberi faham oleh engkau dengan dia akan orang lain daripada engkau akan kekurangan muslim. Dhabit mengumpat tu ialah tiap-tiap barang yakni perkara yang memberi faham oleh engkau dengan barang itu akan orang lain daripada tu bayan bagi barang. Apa yang barang yang memberi faham tu? Daripada engkau akan bukan. Tiap-tiap barang yang memberi faham oleh engkau dengan barang akan orang lain daripada engkau akan kekurangan muslim. Memberi faham akan orang lain tu maf'ul bih pertama, akan kekurangan muslim tu maf'ul bih kedua. Faham jadi apa-apa saja yang beri faham kata ada kekurangan pada muslim tu, hukum dia mengumpat. Kita bagi isyarat ke, kita buat dengan perbuatan ke. Dengan lafaz engkau. Ni macam mana barang tu? Dengan lafaz engkau, dengan mana bercakap lah, atau dengan surat engkau, dengan kita tulis. Kita tulis si fulan ni bodoh, maka umpat tu. Atau isyarat engkau kepada orang yang diumpat tadi, kita isyarat itu. Nampak macam lekeh kawan tu, tu mengumpat. Isyarat tu dengan mata engkau, atau dengan tangan engkau, atau dengan kepala engkau, atau umpama demikian mata, tangan dan kepala. Noktah. Ta'mim pula, sama ada yang demikian isyarat tu pada badannya seorang. Bukan, sama ada yang demikian mengumpat tu, yang ni mengumpat akan orang lain tu pada badannya seorang. Kita mengumpat dari sudut badan dia. Badan dia selekeh ke, badan dia capek ke, badan dia apa, ada cacat ke, kita mengumpat. Kita buat isyarat yang menyebabkan kalau dia dengar ataupun dia tengok benci, tu mengumpat. Atau ugamanya seorang, dari sudut ugama dia kita mengumpat. Atau dunianya seorang, atau anaknya seorang, atau ibu bapaknya seorang, atau isterinya seorang, atau khadimnya seorang, pembantu dia, atau pekerjaannya seorang, atau warna kulitnya seorang, atau kenderaannya seorang, atau serbannya seorang. Serban jadi mengumpat juga. Atau kainnya seorang, atau lain daripada demikian tersebut, bayan daripada barang yang bergantung dengan dia, dengan orang itu, orang yang diumpat. Apa-apa saja yang bergantung dengan dia, sabit pendidikan dia, kerja, agama, apa semualah, apa-apa yang berkait dengan dia, yang mana kita beri isyarat, kita lafazkan, kita surat tuliskan perkara-perkara yang kalau dia tengok dia benci. Tu panggil mengumpat. Allah. Hukum mengumpat pula, dan hukum
Dan hukum, yakni dan bermula hukum mengumpat itu, hukum dia haram. Hukum dia apa dia? Hukum dia haram. Haram tu dengan ijma', dengan makna kalau siapa menghalalkan dia, hukum dia kafir macam tadilah. Dan kerana datang menakuti, Allah berkata ijma'. Sebab apa kata haram? Dan kerana datang menakuti, dengan dia, dengan mengumpat tu di dalam Quran. Datang menakuti ni datang ayat-ayat yang menunjukkan azab dengan mengumpat tu dalam Quran dan di dalam beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang menyebabkan mengumpat itu hukum dia haram dengan ijma' ulama. Tak ada khilaf padanya. Ketahui olehmu bahawasa segala ulama menyebut oleh mereka itu ulama bahawasa mengumpat itu diharuskan mengumpat pada 6 ahwal. Hak ni dipanggil mengumpat tapi hukum dia tidak haram. Dipanggil mengumpat tapi tidak haram. Macam dusta lah. Kita dusta tu tujuannya untuk membaikkan silaturahim orang. Dia panggil dusta tak? Dia panggil dusta tapi tidak berdosa. Hak ni pula dia panggil mengumpat, dia panggil ribah tapi tidak berdosa. Bahkan diharuskan. Bahkan terkadang wajib pula. Nanti akan datang. Kemudian dia kata ada 6 perkara yang boleh seseorang itu harus mengumpat. Kata dia, pertama daripada 6 ahwal terkena aniaya, yakni kena zalim, seperti mengadu orang yang dizalimkan atasnya orang kepada qadi. Dia katalah kawan ni mencuri sekian, saya ni kena bunuh, kena ugut. Tu benda yang tak disukai oleh orang tu, tapi benda tu perlu untuk diucapkan kepada qadi. Supaya apa? Supaya dihukumkan oleh qadi. Maka berkata ia seorang fulan itu zalim, ia fulan akan daku, dengan makna dia mencuri ke, dia nak bunuh kita ke. Itu perkataan-perkataan yang tak disukai oleh seorang muslim boleh mendengar, tapi boleh harus untuk dijatuhkan hukuman oleh qadi. Pertama. Kedua, minta tolong atas menghilangkan mungkar. Seperti berkata ia seorang, bagi orang yang harap ia seorang, akan kuasa nyonya seorang atas menghilangkan mungkar. Dia tujuan mengumpat tu supaya dia ni menjadi sebagai seorang pemimpin pada tempat ni, boleh menghilangkan kemungkaran yang berlaku. Tu tak apa, dia mengumpat. Maka dia kata bermula fulan itu berbuat ia fulan begian. Ini contohnya mencuri, berzina. Dia pun ada kuasa, dia pun jatuhkan hukuman pada orang tu, tak apa. Maka tolonglah olehmu akan daku atas menegahnya si fulan tadi, dengan syarat qasad dia mengumpat tu menyampaikan kepada menghilangkan akan mungkar itu, mungkar yang dibuat oleh si fulan tadi. Tujuan dia mengumpat tu bukan nak mengumpat sungguh dia dak, untuk menghilangkan kemungkaran yang dia buat. Bukan nak mengumpat dia sungguh dia ni kaki mencuri dak, untuk mengelakkan kemungkaran yang berlaku pada tempat tersebut melalui dia. Maka harus ketika itu kita mengumpat. Maka jika tiada qasad ia seorang akan demikian itu, demikian apa? Demikian menyampai kepada menghilang akan mungkar, nescaya adalah ia mengumpat tu haram. Kita haram, kita tuju pada diri dia secara individu. Dia ni kaki mencuri, jadi tu suatu tuduhan, jadi mengumpat pula. Kita nak bagi tahu, mengadu dia ni mencuri, dia ni berzina tu, kita nak hilangkan kemungkaran, bukan qasad selain daripada hilangkan kemungkaran. Kalau tidak, hukum dia haram. Noktah. Ketiganya, minta fatwa daripada mufti. Tu pun harus mengumpat. Seperti berkata ia seorang kepada mufti, si fulan itu zalim. Si fulan tu maqul qaul. Si fulan itu zalim, ia si fulan aku begian-begian. Apa hukumnya? Nya seorang fulan zalim atas aku tu. Nak tahu hukum. Dan apa jalanku pada melepaskan daripada zalimnya seorang itu? Dia tanya pada mufti. Ni panggil zalim ke tak? Kalau dia panggil zalim, macam mana aku nak lepaskan diri aku daripada dia ni? Dia ni sekian. Jadi dia cakap benda yang dibenci oleh orang muslim, tapi itu harus kerana dia nak mengadu kepada mufti supaya keluarkan hukum. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, keempatnya menakuti ia seorang akan orang yang hendak bersuhbah dengan orang yang fasik. Kita tahdir, dia panggil. Istilah dia tahdir. Jangan dekat dengan dia, ni mencuri, takut hang jadi pencuri juga. Tak apa. Ataupun orang yang zalim sama. Contoh ni dalam bab khitbah lah biasanya. Orang perempuan nak minum orang lelaki ke, orang lelaki nak minum perempuan ke, kita jadi orang tengah. Maka boleh kita memberitahu perkara-perkara buruk yang kalau ada pada dia. Tu Sebab apa? Sebab
Kita nak bagi tahzir, bagi peringatan. Hang ni nak kahwin esok ni, nak kahwin dengan orang macam ni. Nak kahwin dengan orang tak semayang mana ni, contohnya tu. Tu Maka dikatanya seorang, jangan engkau bersohbah. Sohbah ni kita kata sahabat lah, berapat dengan si fulan itu, kerana ia si fulan tu fasik, atau ia si fulan tu zalim, atau kelakuannya si fulan tu sangat jahat. Kita nak bagi tahzir, beri peringatan pada orang, maka harus untuk kita mengumpat sekadarnya. Bukan tujuan untuk selain daripada ni. Kalau tujuan selain daripada ni, maka hukum dia haram macam tadi. Mestilah tujuan dia untuk tahzir orang, bukan tujuannya untuk mengumpat diri dia sendiri. Bukan. Kelimanya, hendak memberitahu akan orang, kerana tiada diketahui akan dia, akan orang tersebut, melainkan dengan menyebut akan aibnya seorang. Nak kenal orang. Contoh, Ibrahim ada dalam kampung ni 10 orang. Ada yang Ibrahim hitam, Ibrahim pendek. Jadi kalau kita kata, Ibrahim panggil aku tu, Ibrahim mana? Ibrahim hitam. Tu hitam macam seorang hidung dia lah. Tak, kita untuk memperkenalkan orang, tak ada masalah. Tu dia kata, kelimanya hendak memberitahu akan orang, yakni memberitahu oleh seseorang akan orang, yakni orang lain, kerana tiada diketahui akan dia, akan seorang, melainkan dengan menyebut, yakni menyebut oleh seseorang akan aibnya seorang yang nak dipanggil, yang nak diketahui tu. Seperti katanya seorang, si fulan yang buta. Tak apa. Ibrahim ada banyak. Ibrahim buta, Ibrahim sopok, Ibrahim hitam. Jadi hak mana? Ibrahim buta, Ibrahim sopok. Tak apa. Tu. Atau yang sopok. Baru kata sopok, kata sopok dah. Atau yang tempang. Tempang. Capek lah sekarang. Atau yang di tu apa dia? Atau yang di apa tu? Yang dikul. Apa tu? Boleh baca tak? Kat mana dia? Atau yang dikul. Apa tu? Sini pun dikul juga. Apa dikul tu. Tak tahu kita tu. Dikul. Tu. Cari. Siapa ada yang Rumi bagi tahu apa dia tu? Dikul. Yang dikul apa dia tu? Atau yang rumahnya sangat buruk. Yang rumahnya si fulan sangat buruk. Atau barang sebagainya. Tapi dengan syarat bahawa ada ia seorang dengan niat memberitahu, niat untuk khabar saja, bukan niat untuk mengumpat dia. Jadi sini tanbih lah, tanbih yang sangat banyak. Bukannya kita cakap gitu memang kita nak mengumpat dia, tak. Kita nak bagi tahu, nak khabar ke orang. Orang tak akan faham Ibrahim pendek melainkan kita sebut Ibrahim pendek. Orang tak akan faham tuju pada Ibrahim hitam melainkan kita kata Ibrahim hitam. Tapi bukan kita sebut Ibrahim hitam tu dengan niat untuk mengumpat dia, tak, untuk memberitahu orang. Kena ada qasak situ. Supaya dia keluarkan mengumpat yang haram. Maka jika ada ia seorang dengan niat mengurangkan orang tersebut, dia niat memang betul-betul nak menjatuhkan diri dia, jatuhkan aib dia dengan sebut Ibrahim hitam, niscaya haram ia seorang, yakni akan mengumpat. Haram ia mengumpat. Haram ia mengumpat. Habis. Keenamnya, bahawa ada ia seorang itu orang yang menzahirkan dengan fisknya. Fisknya dengan fasiknya seorang. Ada adalah ia orang yang kita nak umpat tu, orang yang menzahirkan dengan fisknya orang tu, dengan kefasikan dia. Orang yang menzahirkan kefasikannya, kita mengumpat supaya tidak zahir kefasikan yang dibuat itu. Mana? Seperti yang menzahir dengan minum arak. Tengah-tengah jalan dia minum arak, kita nampak, semua orang zahir nampak. Dan mencuri dan zina. Betul-betul dia menzahirkan dirinya dengan berzina tepi jalan, contohnya. Dan mengambil cukai yang mana hukum dia haram, dan lain daripada apa-apa yang bawa pada kefasikan, maka harusnya seorang disebutkan orang tersebut dengan barang yang fisk, yang fasik, seorang dengan barang itu, barang makna perbuatan yang fasik. Tiada ia mengumpat tu dengan yang lain daripada kefasikan yang dibuat. Mana yang lain tu? Daripada segala aib. Kita bukan mengumpat aib yang ada pada dia, kita mengumpat kefasikan yang berlaku secara terang-terangan yang dia buat. Contoh, dia ni seorang yang membunuh
terang-terangan, ataupun orang yang mencuri terang-terangan, minum arak terang-terangan, dalam masa yang sama dia ada sifat-sifat aib yang lain, contoh huduh, lepas tu hitam pula, tu tempang pula. Tapi kita mengumpat dia bukan mengumpat dia tu tempang, bengong tu tempang tu, bengong tu hitam dah. Kita mengumpat untuk menutupkan kezahiran maksiat yang dia buat. Kita mengumpat sesuatu kepada orang lain supaya tidak zahirnya kefasikan tu pada diri dia. Bukan dari sudut kita kata dia ni tempang, dia ni hitam, dia ni pendek. Tu jadi jam lah. Tu mengumpat sungguh lah. Tu faham situ. Habis itu kemudian kata musannif rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, masuk habis dah bab mengumpat. Masuk pula bab taubat. Betul. Taubat ke? Dia kata, dan bermula taubat itu memberi manfaat ia taubat pada mengumpat, yakni pada orang yang mengumpat. Dan taubat itu memberi manfaat ia taubat pada mengumpat, yakni pada orang yang mengumpat, daripada sekira-kira aqdam atasnya seorang. Aqdam datang apa pula? Daripada sekira-kira iqdam atasnya. Dan bermula taubat itu memberi manfaat ia taubat pada ngumpat daripada sekira-kira iqdam atasnya. Apa dia? Iqdam tu. Dia iqdam dia tulis. Apa dia iqdam? Iqdam tu apa maksud dia? Iqdam. Aqdama yuqdimu iqdaman. Apa dia tu? Dia ambil daripada ni. Dia ambil daripada Tuhfah sungguh ni. Bab mengumpat. Bab mengumpat dia ambil semua daripada Tuhfah. Tadi dia sebut 6 perkara yang boleh diharuskan mengumpat. Ni 6 perkara ni. Dia ambil semua ni daripada Tuhfah. Lepas tu wat-taubatu tanfa'u fil ghibati min haitsul iqdam 'alaiha. Taubat itu memberi manfaat pada mengumpat daripada sekira-kira iqdam atasnya. Apa dia maksud iqdam? Wa amma min haitsul wuqu' wa taubatu tanfa'u fil ghibati min haitsul iqdam 'alaiha 'alal ghibah. Apa dia iqdam? Wa amma min haitsul wuqu' fi hurmati man hiya lahu fala budda fiha ma'a taubati min talabi 'afwi sahibiha anhu idza balagathu. Apa dia iqdam situ? Tak tahu kat kita. Iqdam tu apa dia? Nak cari lain. Dan adapun daripada sekira-kira jatuh yakni berlakunya mengumpat itu pada hurmah, pada keharaman orang yang ia dia. Wa amma min haitsul wuqu' fi hurmati man hiya lahu man hiya ia mengumpat. Okey. Mana tadi? Daripada sekira-kira jatuh haram pada hurmah, mana tadi? Adapun daripada sekira-kira jatuh yakni berlakunya pada hurmah, pada keharaman orang yang ia mengumpat baginya orang tu, maka tak dapat tiada yakni mesti pada orang yang mengumpat tu serta taubat itu daripada minta maaf. Bukan setakat taubat pada Allah, bahkan kena minta maaf, iaitu meminta halal kepada orang yang diumpat tadi. Tu minta maaf. Jadi tak memadai kita taubat pada Allah Ta'ala saja. Taubat pada Allah Ta'ala kerana benda tu haram. Lepas tu minta maaf pada orang tu kerana kita sudah mengaibkan dia. Dua benda. Taubat pada Allah Ta'ala kerana benda tu haram. Allah Ta'ala sebut dalam Quran itu haram. Dan kita minta maaf pada dia tu dari sudut untuk menghalalkan hak kita pada hak dia pada kita. Kita sudah mencemarkan aib dia, jadi kita minta halal. Tu kita perlu minta maaf. Jadi minta maaf empunya tu. Kata apa tadi? Sahibiha sahibil ghibah. Tu. Sahibiha sahibil ghibah. Daripada minta maaf empunya ghibah,
daripada orang yang diumpat itu apabila sampai ia mengumpat akan seorang yang diumpat tadi. Tu jadi dia kata kalau berdasarkan dari sudut jatuhnya haram orang yang mengumpat bagi seseorang yang lain, maka mestilah taubat itu disertai dengan minta maaf. Supaya apa? Supaya dia menghalalkan apa yang kita cakap. Sebab tu kita kena ta'in kan, kita semalam cakap apa dia kat dia. Kita mengumpat apa kat dia sebab si dia tu nak memaafkan kita, nak menghalalkan apa yang kita cakap. Dan apabila tiada sampai ia mengumpat itu akan orang itu. Maka tiada sampai ia mengumpat tu, Allah yang mengumpat lah, sebab tablugh dengan muannas. Apabila tidak sampai ia mengumpat itu akan seorang niscaya memada istighfar bagi orang yang mengumpat tu. Dengan mana tak sampai maksud lah, tak sampai maksud ribah, tak sampai tahap ribah tapi on the way nak ribah. Gitulah Allah. Maka itu cukup istighfar kerana kita belum sempurnakan ribah kita pada dia. Dan jika sampai umpatan itu akan seorang. Gini. Gini tak dapat tiada daripadanya serta taubat itu daripada minta maaf empunya ribah daripadanya daripada orang yang diumpat. Apabila sampai ia ribah itu akan orang yang diumpat. Dengan makna sampai berita kata kita ni umpat dia. Maka hak tu kena taubat pada Allah Taala dan kita itu perlu apa dia? Perlu minta maaf pada dia. Patut kalau tak sampai pula, dan apabila tiada sampai ia seorang tiada sampai ia ribah akan orang yang kita umpat itu, niscaya memadai istighfar bagi orang yang mengumpat itu. Noktah. Situ Lepas tu, dan jika sampai umpatan itu akan orang yang diumpat, kemudian daripada demikian itu dan jika sampai umpatan seseorang akan orang yang diumpat, kemudian yakni selepas daripada demikian istighfar, niscaya sampai ia mengumpat itu akan orang yang diumpat, padahal dihapuskan dosanya orang yang mengumpat. Tu jaga nyonya tu. Dia kata apa? Wa in balaghathu ba'da dhalika al-istighfar balaghathu mumawwahatan wa la yasihu ibra'u sahibiha ma'al jahli bima qalahu ka ay yaqula ana qultu. Dan tiada sah ma'ah dan melepas orang yang diumpatkan dia serta jahil ia dengan barang yang berkata ia akan dia, seperti berkata-kata oleh yang mengumpat bagi orang yang diumpatnya, aku kata pada hak engkau akan perkataan, maka dimaafkan akan daku daripadanya, tetapi tak dapat tiada daripada ta'ayun atas yang asah. Ni pula lah payah ni. Bab mengumpat pun payah ibarat. Gitu dia kena sampai tu. Ni tafsir ni pertama kali kot dengar ni. Wa amma min haitsul wuqu', dan bermula taubat itu memberi manfaat ia taubat pada ngumpat daripada sekira-kira akdam. Tu satulah ikdam tu apa benda tu. Dan adapun daripada sekira-kira jatuh pada hurmah orang yang ia mengumpat baginya orang, maka tak dapat tiada padanya pada orang yang mengumpat tu serta taubat itu daripada minta maaf. Kena minta maaf empunya minta maaf oleh empunya ribah daripada orang yang diumpat. Bila kena minta maaf tu apabila sampai ia ribah akan orang yang diumpat. Gitu. Tak pernah dengar pertama kali dengar ini. Dan apabila tiada sampai ia mengumpat tu akan orang yang diumpat, niscaya memadai istighfar baginya. Itu. Dan jika sampai umpatan itu, sini boleh jelas umpatan. Tadi ia kok mana? Dan jika sampai umpatan itu akan orang yang diumpat, kemudian yakni selepas daripada demikian istighfar, niscaya sampai niscaya dikira sampai ia mengumpat tu akan orang yang diumpat, padahal dihapuskan dosanya seorang. Tu
Ni kena cek balik lah macam mana huraian dia ni. Tak reti kat kita. Takut memandai. Tu. Kena cek yang Tuhfatul Murid kita mengaji tu. Tu. Yang kita pegang nusrah Darut Tahqiq kita ni. Tu yang kena dengar lain. Babaknya ada lah hurai sini. Kena tengok Tuhfatul Murid. Tengok dia hurai kuan tu. Kemudian, dan tiada sah ma'ah dan melepas orang. Hak ni pun satu. Dan tiada sah ma'ah dan melepas orang yang diumpatkan dia, serta jahil ia seorang dengan barang. Dan tiada sah ma'ah dan melepas orang yang diumpatkan dia, diumpatkan orang, serta jahil ia seorang yang diumpat tu dengan barang yang berkata ia orang yang mengumpat akan orang yang diumpat. Seperti berkata-kata oleh yang mengumpat bagi orang yang diumpatnya orang yang mengumpat. Jadi gitu tu. Akan orang yang diumpat. Kemudian ini selepas daripada demikian itu, ini saya sampai mana tadi hilang. Dan tiada sah ma'ah dan melepas orang yang diumpatkan diumpatkan orang itu, serta jahil ia orang yang diumpat dengan barang yang berkata ia orang yang mengumpat akan orang yang diumpat, seperti berkata-kata oleh orang yang mengumpat bagi orang yang diumpatnya orang yang mengumpat. Aku kata pada hak engkau akan perkataan. Aku kata pada hak engkau akan perkataan, maka maafkan akan aku daripadanya, tetapi tak dapat tiada. Okey, faham dah. Di sini dalam bab dia nak sebut kita nak minta maaf ni lagu mana? Adakah cukup kita kata saya minta maaf? Dengar gitulah. Saya minta maaf cukup ke tak? Ataupun kita kena ta'yinkan apa yang kita sebut. Maka dia kata, dan tiada sah maaf dan melepas orang yang diumpatkan diumpatkan seseorang. Maaf ni mana? Tak sah maaf tu, dan tak sah untuk kita lepaskan apa yang kita buat pada dia dari sudut umpat tu. Tak akan lepas. Bila? Serta, belum lagi. Tiada sah maaf, tak sah kita maaf, tak sah kita minta maaf. Dengan mana kalau dia maaf pun tak sah maaf kita tu. Tak sah maaf kita, dan tak sah melepaskan orang yang diumpatkan dia dari sudut bari'ah. Bari'atu zimmah dari sudut mengumpat tu tak lepas juga. Bari'atu zimmah dari sudut mengumpat tu tak lepas juga, walaupun dia telah maafkan kita, sebab dia tak tahu. Jadi kata tak sah maaf dan tak sah melepaskan orang yang diumpatkan dia kan seorang itu, serta ini hal keadaan jahil ia orang yang diumpat dengan barang yang berkata ia orang yang mengumpat akan orang yang diumpat, seperti mana berkata-kata oleh yang mengumpat bagi orang yang diumpatnya orang yang mengumpat. Dia kata apa? Maqul qaul. Dia kata begini, aku kata pada hak engkau akan perkataan, yakni akan suatu perkataan, maka maafkanlah akan daku daripada perkataan. Jadi majhul. Jadi orang yang diumpat tu dia dengar kata, orang mengumpat tu kata, aku ada kata kat hang ni sikit ni, minta maaf. Tu sah tak? Tak sah maaf itu. Tak sah. Lepas tu tak lepas. Bari'atu zimmah dia tak lepas. Lepas tu lagu mana? Dia kata, tetapi tak dapat tiada, yakni mesti daripada ta'yinnya seorang atas yang asah daripada dua wajah, yakni atas pandangan yang asah daripada dua wajah, dua pandangan perlu kita ta'yinkan. Semalam aku kata hang ni bodoh, maaf kalau aku. Di sisi kita jamaah Syafi'iyah, ulama Syafi'iyah, contoh seperti berkata ia orang yang mengumpat bagi orang yang diumpat. Dia kata, telah aku berkata pada hak engkau bagian dan bagian. Lah. Aku kata hang ni bodoh, tak cerdik, bengong. Di sisi fulan, yakni fulan yang diumpat itu, maka maafkanlah olehmu akan daku daripada berkata pada hak engkau bagian. Noktah. Dia kena kata gitu. Dan memadai maaf serta jahil pada Imam Malik. Ni Imam Malik sorok sikit Imam Malik kata boleh, tak ada masalah. Kosong tak ada masalah. Maaf tu. Dia tak wajib tahu. Dia kata memadai maaf serta jahil, yakni jahil orang yang diumpat itu akan perkataan orang yang mengumpat. Takdir itu. Memadai maaf serta jahil, ini jahil oleh orang yang diumpat akan barang yang diumpatkan oleh orang yang mengumpat. Dia jahil. Itu tu di sisi pada Imam Malik.
seperti barang yang ia barang wajah yang kedua. Pandangan yang kedua daripada dua wajah pada mazhab kita Syafi'i. Jadi mazhab Syafi'i ada dua khilaf qaul. Satu pandangan mu'tamad, pandangan yang asah, iaitu kena ta'yin. Yang kedua pandangan yang katakan tak payah ta'yin, cukuplah kata maaf. Ni lagi yang sikit. Tapi mazhab Imam Malik, dia tu kata hak tu pandangan mu'tamad, pandangan wajah kedua tu. Dan demikian lagi wajib atas kita menjauhkan. Habis bab 4. Habislah bab 4 tu. Kemudian bab dusta pula. Perkara yang dicela. Okey, dia kata, dan demikian lagi yakni seperti mana wajib menjauhkan daripada namimah dan mengumpat, demikian lagi wajib atas kita menjauhkan daripada segala perkara yang zamimah. Apa? Yakni yang dicelakan pada syarak, seperti zalim dan derhaka dan memutuskan jalan. Memutus jalan ni kacau orang di tengah jalan. Dan menipu daya, seperti mencampurkan yang mencampurkan yang huduh dengan yang baik dari sudut jual beli. Dari sudut jual beli kita tipu, patutnya kita tukar sistem barter tu yang baik dengan baik. Kalau sistem barter lah, ke kurma tu baik, kurma ni baik, kita tukar. Tu okey lah. Ni kurma ni huduh, tukar kurma yang baik. Tu tak boleh, tu tipu dalam jual beli. Dan sungguhnya sya'an diriwayatkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu ia Nabi sallallahu alaihi wasallam tu. Ni pun dia ambil tofah juga. Tofah murid. Kira tu Najib ni banyak ambil tofah murid ni. Okey, dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia kata anna Nabi sallallahu alaihi wasallam marra bi rajulin yabi'u ta'aman fa'ajabahu. Dia kata Nabi SAW lalu ia Nabi dengan seorang laki-laki yang menjual akan makanan, yakni yang menjual ia laki-laki akan makanan. Maka mengajaib mengajaib ia orang yang menjual tu akan Nabi SAW, dengan mana mentakjubkan Nabi terhadap barang yang dijual, yakni mencengangkan oleh elok benda yang dijual tu akan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka memasukkan ia orang yang laki-laki yang menjual tu akan tangannya laki-laki yang menjual tu. Maka melihat ia akan basuh. Faqala lahu ma hadha. Maka bersabda ia Nabi baginya seorang, apa ni? Maka berkata ia seorang laki-laki telah mengena akan dia oleh air hujan. Maka bersabda ia, hendaklah engkau jadikannya daripada atas makanan yang dijadikan olehmu akan basah pada zahirnya, pada zahir tambun makanan hingga hingga lihat akan dia oleh manusia. Maka bersabda ia, barang siapa menipu daya akan kami, maka tiada ia daripada kami, artinya tiada daripada jalan kami yang kamil. Dia buat dah hadis. Dia kata diriwayatkan bahawasa Nabi SAW lalu ia Nabi dengan seorang laki-laki yang menjual akan makanan. Maka mengajaib ia seorang laki-laki tadi akan Nabi SAW, yakni mencengangkan oleh eloknya makanan itu akan Nabi SAW. Maka memasukkan ia Nabi akan tangannya Nabi, maka melihat ia Nabi akan basuh. Mana tak elok lah makanan tu. Maka bersabda ia Nabi bagi laki-laki yang menjual tu, maqul qaul, apa ini makanan ni? Berkata ia laki-laki yang menjual telah mengena akan makanan tersebut oleh air hujan. Maka bersabda ia Nabi SAW. Jadi maksudnya di zohir makanan tu, zohir maknanya dia jual satu makanan yang timbun, dia ada buah-buahan ke apa makanan yang timbun, yang di bawahnya tu basah lah. Nampak zohir elok, tapi bila Nabi masukkan tangan, tengok ada basah. Mana ada cacat situ. Zohir nampak elok makanan di atas tu, di bawah dia ada basah, ada cacat. Nabi pun masuk tangan dia, tengok apa benda ni. Maka dia kata, hak tu kena hujan.
Penjual tu kata. Maka bersabda ia, ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, hendaklah engkau jadikan jadikan makanan yang terkena air hujan ni daripada atas makanan. Apa dia? Yakni jadikan olehmu akan yang basah tu pada zahir. Pada zahir ini pada zahir atas tu. Tambun makanan hingga melihat. Tambun ni letak di atas lah. Zahir tambun ni zahir letak di atas. Jadi kalau dia dijual makanan tu, ada atas ada bawah. Mana banyak lah. Contoh kalau kita jual buah tu, kan kalau banyak buah tu kan ada tambun tu. Jadi kalau kita tengok zahir, nampak elok. Tapi bila kita cek dalam, tak elok. Patutnya hak tu yang tak elok yang kena basah tu kamu zahirkan. Supaya orang tahu. Lepas tu dia kata, hingga melihat akan makanan tadi oleh manusia tahu, hak ni hak basah, hak ni hak tak basah. Barulah tak bohong. Tu Kalau tengok kamu duk promote nampak macam elok, tapi bila jual ke orang kamu ambil hak tak elok bagi kat dia. Tu tipu. Patutnya kamu zahirkan. Keluarkan sekali hak basah hak tak elok tu supaya orang tahu mana hak elok mana tak elok, dia akan beli. Tu situ. Maka bersabda ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa menipu daya akan kami iaitu umat dan Nabi, maka tiada ia orang yang menipu daripada kami, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya tiada daripada jalan kami, sunnah kami yang kamil, yakni yang sempurna. Bukan kata tak mengikuti sunnah tu sampai tahap kafir, tidak mengikuti sunnah yang menyebabkan dirinya tidak kamil, tidak sempurna. Tu habis. Kemudian kata musannif rahimahullah subhanahu wa ta'ala, dia ambil sebiji daripada Tuhfatul Murid ni. Ni pun ambil lagi ni. Dan seperti dusta, Tuhfatul Murid dia sebut wakal kadhibi li ghairi maslahatin syar'iyyatin. Tu. Dan seperti dusta, ni antara perkara yang zamimah, yang buruk. Seperti dusta bagi lain daripada maslahah yang syar'iyah, yang bangsa syarak. Maka jika ada ia tipu itu kerana maslahat yang syar'iyah, kerana maslahat yang bangsa syarak, niscaya haruslah berdusta. Boleh? Contoh seperti dusta bagi zaujah. Tu. Bagi isteri. Tu dia buat contoh gitu. Ni dia kata, mana dia? Wa kal kadhibi li ghairi maslahatin syar'iyyatin fa in kana li maslahatin syar'iyyatin jaza kal kadhibi li zaujah tatyiban li nafsiha. Tu. Tipu zaujah, tipu kata kat isteri tu kerana hendak membaikkan dirinya zaujah tu. Supaya dia kelihatan elok, supaya dia kelihatan baik, tak berasa cemburu, tak berasa disisihkan. Kita contohnya cantik hang ni. Contohlah. Cantik yang mau ni. Padahal tak cantik pun, dah kerut dah. Tapi tipu tu sebab nak menjadikan dia tu elok, berperasaan elok, tidak gesah-gesah, tidak berasa dia ni direndahkan suami. Tu baikkan hati dia tu. Dia tipu tu. Tak ada apa. Tetapi terkadang wajib ia menipu, seperti berdusta kerana hendak melepaskan Muslim daripada bunuh dengan zalim. Ada orang kerja nak bunuh dia, tiba-tiba dia masuk di bawah semak yang kita tahu dia sembunyi situ. Lepas tu orang yang nak bunuh tu tanya kita, ada orang pernah tengok orang lalu sini? Kita pun kata tak pernah. Ataupun ada lalu dia lalu belah sana, padahal duduk sini. Tu tipu. Tu tipu yang wajib kerana ada orang nak bunuh dia. Atau kerana membaikkan bagi dua orang yang berkelahi. Tu jadi wajib juga. Kita nak menghubungkan silaturahim orang, menghubungkan ukhuwah Islamiah orang yang berkelahi. Ke hukum dia, kita boleh wajib kita tu bohong. Habis. Dan seperti derhaka kepada ibu bapa, itu sebahagian daripada zamimah. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Sambung pula pada esok pagi insya-Allah ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.